Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan sambung pembelajaran kita untuk unit ketiga, chapter 3 lah, chemical formula. Saya lebih suka mengajar chapter 3 ni guna modul, sebab modul lebih lengkap nak bandingkan dengan yang slide ni banyaknya tak lengkap. Jadi saya prefer modul. Cuma apalah, untuk permulaan ni saya pakai slide ni dulu. Okay. So apa yang awak akan belajar adalah, first kita nak kenal, nak memberi nama kepada bahan kimia, iaitu nomenclature. Okay. So nak menamakan bahan kimia dia ada peraturan. Okay. Dan peraturan ni bila kita cakap chemical nomenclature ni, peraturan ni dipakai guna oleh semua orang, tak kira di mana. So dia international punya peraturan lah. Okay. International rules. So kena follow lah. Contoh saya boleh bagi, kalau dekat Malaysia kita panggil H2O tu air. Okay. Kalau bahasa Jawa dia water. Okay. Ada bahasa Inggeris dia water. Okay. So nama chemical dia dihydrogen monoxide. So bila kita sebut dihydrogen monoxide, sepatutnya lah siapa-siapa yang ada pengetahuan dalam chemical, dia tahu itu air kat mana-mana pun. So sebab tu kita perlu follow rules of chemical nomenclature. Kemudian kita akan belajar macam mana kita nak tentukan chemical formula tu. Okay. Apa faktor-faktor yang kita kena tengok. Kebiasaannya kita akan tengok pada charge lah, charge chemical tu, positif dengan negatif tu. Next kita belajar tentang molecular formula dan empirical formula. So dua-dua ni saling berkait. Okay. Dan dia adalah beza dia. Okay. Biasanya kita akan nampak molecular formula lah. Okay. Molecular formula. Tapi untuk bahan kimia ni sebenarnya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang terlampau panjang pun ada. Lagi-lagi kalau ubat-ubatan awak tu kan, macam paracetamol, macam-macam jenis ubat. Okay. So dia panjang. Bila panjang, dia nak tulis semua, silap satu page muka pun habis nak lukis dia saja, bentuk dia ataupun nak tulis dia punya formula dia saja pun. So dia ada empirical formula lah. Kita kecilkan dia punya nombor yang sama lah, senang cerita. Okay. So tu adalah apa yang awak akan belajar lah. First kita masuk pada charge of ion. Okay, kita kenal dulu charge of ion. So kita tahu bahan kimia ni dia ada sama ada atom, okay, dia ada molekul, dia ada ion. Okay. So kalau ingatlah tiga-tiga ni kan. So ketiga-tiga ni boleh dikira melalui mol. Di mana kalau mol, gram per mol, atas dia gram. So ni segitiga, nak bergerak ke sini kena darab Na, nak bergerak ke belakang kena bahagi Na. Ingat kan Na ni apa kan? Na tu apa? 6.022 kali 10 kuasa 20. 3. Okay. Nombor Avogadro. So macam itulah proses dia. Okay. So saja je ni selingan mengaitkan semula apa yang awak belajar pada chapter lepas. Okay.
So, ion. Apa itu ion dan macam mana kita nak kenal bahan kimia tu cas dari segi ion dia. So, kita kenal pasti dulu Cik apa Nas. itu. Ya, Oh, Cik Nas. Bunyi kareng lah Cik Nas. bunyi current. Oh, ke Ada bunyi dengar kisah? lagi ke? Ada dengar lagi ke? Oh, dengar lagi. Sekejap, saya cuba betulkan. Oh, Dengar tak lagi ada. ke? Dengar. Okey. Okey dah. Oh, boleh dah. Boleh Terima lah. kasih. Boleh. Saya tak dengar daripada pihak awak, so saya tak tahu. Tak apa. Kalau macam tu beritahulah. Kalau tak apa dengar tu beritahu. Kalau ada bunyi latar belakang tu minta maaf lah. Okay. Apa tu ion? Ion ni dia sama ada atom ataupun molekul. Dia boleh jadi atom, dia boleh jadi molekul. Okay. So tadi kita tahu ada 3 benda, atom, molekul, ion. Ion ni datang daripada sama ada atom ataupun molekul. Okay. Dia boleh datang daripada dua-dua ni. Cuma dia ada nombor elektron yang berbeza. Okay. Berbeza dari nombor proton dia lah yang asal kan, menyebabkan dia tu adalah positif ataupun negatif. Biasanya elektron lah yang berbeza. Proton biasanya kekal. Okay. Tapi ada juga kes di mana nombor proton mungkin boleh berubah lah kot. Okay. Kita taklah cover sampai tahap tu lah. Okay. Dia jadi isotop ke apa ke, nanti payah pula nak terang sebab tak cover dalam awak punya syllabus ya. Okay. So macam mana kita nak kenal pasti ion dia ni adalah ion? Kita boleh tahu kalau nombor elektron dia berbeza. Macam mana pula kita nak tahu nombor elektron dia berbeza? Pada asasnya atom ataupun molekul ni dia stable. Dia tak dalam bentuk ion. Tapi bila kita nak bagi tindak balas, contoh kalau macam yang awak tengok chemistry ni, bila awak dalam kepala awak, bila awak belajar kimia ni, awak campur A campur B, tukar-tukar warna, di situ berlaku penukaran elektron di situ. Okay. So tindak balas bahan kimia ni adalah disebabkan pergerakan elektron. So sama juga macam elektrik kat rumah. Kalau elektron tu tak bergerak, okay, so elektrik tak bergerak, so tak ada elektrik lah. Kalau elektrik tu bergerak, then baru ada current kan, charge. So lebih kurang macam tu lah konsep tu kan. So dalam ion kita pecahkan kepada dua, anion ataupun cation. So macam mana nak ingat yang mana satu positif, yang mana satu negatif? Ingat satu je. Kalau saya lah, ni C, saya ingat CAT. Cation ni positif. Kalau anion dia tak ada tulis negatif kan. Saya hanya ingat sebelah je, cation. Cation ni positif charge. Okay. Dah tu macam mana nak ingat anion? Dah tu kalau kata kita ada dua je, positif dengan negatif charge je. So tak perlulah nak ingat anion dah. Kan? Kalau cation tu dah positif, anion confirm lah negatif kan. So cara saya lah, terpulanglah awak nak ingat macam mana. Samalah penggunaan dia dekat anode dan cathode. Okay, perkataan datang daripada yang sama. Anion ni membentuk anode, cation pun membentuk cathode. So siapa yang belajar sains dulu, dia tahulah beza benda tu. Okay, untuk awak kita tengok pada anion dan cation. Okay, so klorin pada asas kestabilan dia ada 17 proton. Bermakna di situ dia ada 17 elektron. So ni shortcut dia tulis lah bacaan dia. Okay. 17 proton. Ingat balik chapter 2, nombor proton adalah equal to nombor elektron kan. Okay. So dalam kes ni, sekiranya berlaku tindak balas di mana klorin punya
elektron 17 terpecah satu. Okey, yang ni maksudnya dia terpisah. Bukan bermaksud ni bertambah dengan ni, tidak. Okey. Sorry, saya betulkan balik. Yang berpisah bawah. Klorin ni, klorin ni menerima. Sorry, nak beritahu. Menerima, receive. Satu elektron, tak kisahlah daripada siapa-siapa pun. Ada kawan lah bagi derma satu kan, elektron kat dia. So dia menjadi charge negatif, yang mana nombor proton sama nombor elektron yang berubah. Okey, boleh tengok 17 proton, sini pun masih 17 tapi elektron bertambah. Menyebabkan negatif charge. Kenapa? Sebab elektron ni adalah negatif. Berbeza pula pada cation. Okey, cation ni pula dia stabil dia pada 11 proton, 11 elektron. Okey, bila ada berlaku tindak balas, satu elektron ni terlerai, menyebabkan dia tinggal ibu dia, iaitu sodium ni jadi positif sebab dia tinggalan. Dia tinggalkan daripada petala dia, terpisahlah di sini. So kemungkinan besar dua-dua bahan ni boleh bertindak balas. So yang ni akan bawa ke sini. So bila kata jadi macam ni, dia akan bentuk Na plus Cl negatif. Plus dengan negatif menjadi neutral, NaCl. So ini adalah garam. Okay. So jadilah garam. Sebenarnya kita boleh buat tindak balas sodium dengan klorin menjadi garam. So ni proses dia sebenarnya yang berlaku lah. Sodium pada suhu yang tertentu atau keadaan yang tertentu berjumpa dengan klorin. Okay. So proses dia Na plus Cl. Okay. Dia menjadi NaCl. So ini adalah ringkasan chemical equation. Tapi pada detailnya ini dan ini. Na ni terpecah satu elektron dan klorin menerima satu elektron. So membentukkan begini. So itu sebenarnya yang berlaku. Okey. Tapi bila kita tulis chemical equation ni, panggil chemical equation atas ni, chemical equation, so kita tak tunjuk detail. Okay. Tapi naknya awak faham sebenarnya ada detail proses yang berlaku di sini, yang mana cation dia akan pecahkan diri dia daripada elektron. Tak kisahlah satu ke ataupun beberapa elektron. Tengoklah berapa charge yang dia tinggalkan. Sebab apa dia jadi positif? Sebab elektron asal jadi ada 11, proton 11. Sorry. Tiba-tiba proton ni kan positif charge. Elektron jadi 10 sebab terpisah di situ, menyebabkan dia tidak stabil, yang mana dia membawa positif charge. Okey. Contoh lain lagi kita ada kat sini. Kalsium, aluminium, nitrogen, sulfur, klorin tadi semua membawa charge. Kalsium kalau tak silap saya dia Ca plus, Al plus, nitrogen saya tak ingat, sulfur tak ingat, klorin negatif. Dia boleh jadilah. Nak tengok lebih detail dekat ni, kita punya apa tu yang saya pernah bagi kat awak, jadual berkala.
Okay. Jadual berkala tu dah ada. Charge. Di sini. Okay, macam aluminium. Plus 3. Okay, sulfur tadi ada plus 6, boleh jadi plus 6, boleh jadi negatif 2. Dia boleh hilang elektron, dia boleh terima elektron. Okay. Macam oksigen pun sama. Nitrogen pun ada 2. Karbon pun ada 2. Boleh berlaku terima, boleh berlaku terpisahnya elektron. Macam tu. Okay. Dia boleh jadi penerima ataupun dia boleh jadi penderma. Okay. Sorry, yang ni 3 Tadi 3. So soalan kalau tanya mana satu anion, mana satu cation, saya dah bagi tahu kat awak, cation adalah positive charge, anion adalah negative charge. So okey, nombor 1 apa? Anion. Okey, anion. Okey, so nombor 2? Cation. Okey. So A C A. okay. So itulah soalan paling simple lah ni. Tak tahulah pernah keluar ke tidak. Okey. Ion ni pula tadi dah ada cation dengan anion, tapi dia pecah kepada 2. Okey. Pecah kepada 2. Sama ada dia dah adalah molekul ataupun atom. Kan tadi kan kita dah tengok ion ni boleh datang daripada atom ataupun daripada molekul. So contoh yang saya boleh beri tadi air tadi tu H2O. Okay. Asal datang daripada mana? OH negatif dengan H positif membentuk H2O. Okay. So ni adalah monoatomic ion. Kenapa dia mono? Okay, mono tu satu. Maksudnya satu tu adalah atom. Okay. Kalau bukan satu, maknanya dia molekul. Molekul OH. Kita tak panggil molekul OH, biasanya kita panggil ion OH. Hydroxide nama yang ni. Ni hidrogen, ni hydroxide. So bila kata dia bukan satu, dia dibuat daripada dia buat daripada oksigen dan juga hidrogen, kita kenal dia sebagai molekul. So bergabung dua-dua tu, dia boleh menjadi air. Okey. So untuk mana-mana yang satu ataupun atom, datangnya daripada atom dengan charge, dia kita panggil monoatomic, satu. Kalau kata molekul, kita panggil polyatomic. Okey. Kena tahulah benda tu. Okey. Bila dah masuk dekat bahagian chapter 3 ni, kebanyakannya mono dan juga polyatomic ni awak perlu hafal. Okey, hafal charge dia. Okay. Hafal charge dia. Monoatomic mudah nak cari charge dia dalam table table berkala tadi. Ni monoatomic semua ni kan, sebab dia satu je. Tapi polyatomic tak ada dalam ni Mana ada OH? Mana ada? Okay, sebab ni adalah periodic table of elements, bukan periodic table of molecule. Okay, tak ada lagi rasanya periodic table of molecule. Okay, dia elemen, setiap satu atom. So tak ada lagi OH punya charge dan apa lagi lah, NH3 punya charge, tak ada. So terpaksalah awak hafal. Ni antara yang biasa kat bawah ni.
Tapi ini adalah monoatomic. Monoatomic ni tak payah hafal pun tak apa sebab table tadi diberi. Okey. Tips nak identify cation. Cara nak kenal pasti dia adalah cation. Grup 1, grup 2, grup 3 adalah cation. Grup 1, grup 2, grup 3 cation. Kenapa? Sebab semua positif. Okay. Even grup 4 pun semua positif ni. Grup 5 pun positif. Okay. Grup 6 baru ada start. Grup 6 pun positif lagi. Grup 7 nampak tak, saya sendiri pun bukannya hafal table ni. Okay. So tak perlu nak hafal sangat lah. Jadi senang cerita, kebanyakannya kat sini positif lah belah-belah sini. Okay. Cuma belah-belah yang tengah ni, start nombor 13 ni, ada yang nombor 13 okey lagi, nombor 14 ada yang positif, ada yang negatif. Ada positif, ada negatif. Okay. So tak perlu hafal. Untuk monoatomic mudah, cuma nama dia itulah yang awak pening sikit. Nak kena hafal dari segi nama. Tapi senangnya nama dia pun. Copper, ion, copper 2, ion, ferrum 2, ion, ferrum 3, ion. Okay. Ag, zinc, Ag ni apa? Silver kan? Silver ion. So mudah je nak kenal pasti dia tu lah. Dia tu adalah cation ataupun anion. Cuma masalah dia dekat polyatomic. Sorry. Ini. Banyak yang kena hafal. Nak kenal pasti anion. Grup 15, 16, 17 tu kebanyakannya negatif. 15, 16, 17 kan. Tapi tak semua juga. Nitrogen ni ada yang positif 5. Tapi tak berlaku biasanya. Dia macam ni lah. Start dengan 14 sampai ke 17. Sorry. 14 sampai ke 17 ni. 13 lah. 13 pun positif, sorry. 14 sampai 17 ni biasanya dia negatif. Cuma jenis germanium ni special sikit dengan lead. Dia lain sikit. Kondisi dia punya karakteristik dia. Biasanya 14 sampai 17 dia adalah negative charge. Okay. So 15 sampai 16. So ambil lah 14 boleh, 15 pun boleh kan. Nak tahu dia tu anion berapa charge? 3, 2, 1. Okay, macam mana saya boleh tahu dia ni 1, ni 2, ni 3 kan. Okay. Grup 1 kenapa dia 1? Grup 2 kenapa dia 2? Grup 3 kenapa dia 3? So contoh saya bagi Na. Okay. Na dia adalah di sini So berapa elektron dia? Proton dia 11. So elektron dia sepatutnya 11 lah. So 11 kan. Jadi elektron dia adalah 2, 8, 1. Ini nombor akhir ni yang membawa kepada charge. Sebab apa nombor akhir? Sebab nombor akhir inilah dalam petala terakhir. Dalam petala terakhir itulah yang mudah dia terlepas daripada lingkaran dia lah, daripada petala tu. Okay. Sebab tu dia membawa charge tu. Kalau contoh yang grup nombor 2 ni, saya bagi magnesium lah 12. So contoh Mg 12. So 2, 8, 2 kan. So 2 ni lah yang mudah terlepas keluar. Okay. Dia mudah terlepas keluar. Sebab tu dia jadi positif 2. Yang tadi positif 1 sebab hanya 1 elektron yang mudah terlepas keluar. Grup ketiga pun samalah. Dia punya function dia macam tu lah. Okay. Sama juga dengan grup anion. Contoh grup 17 tadi Cl. Okay. Dia ada berapa? Cl 17. So 17, so 2, 8, 7. Okay. Sebab 7 kita nak capai octet. Octet adalah 8. Okay.
maknanya dia akan tambah lagi 1. So dia akan terima 1. So sebab tu grup 17 tambah 1. Contoh saya bagi lagi grup ni lah nitrogen lah, nitrogen. Grup berapa tu? Grup 15. Nitrogen lah. Berapa 7 tadi? 7 kan? 7. Okey. So dia punya electron configuration dia 2, 5. 5 nak capai 8 kena tambah lagi 3. So sebab tu dia grup 3 punya charge. So nitrogen dia boleh jadi negatif 3. Klorin dia boleh jadi negatif 1. Sama dengan kes kat sini, sodium boleh jadi plus 1 lah. Magnesium boleh jadi plus 2. So ni contoh dia sama dengan apa yang saya terang tadi. Okay. So kalau saya tulis macam ni fluorin, ni kita tahu dia sebagai atom. Kalau saya tulis fluorin negatif, ni kita panggil, kita dah tak panggil atom, kita panggil dia ion. Ni ingat tu. Okay. Samalah mana-mana pun. So ni mudah saja, hanya tengok pada table tadi. So Cl negatif, Al 3 plus, hidrogen positif, Li baru pecah tak ingat dah saya. Positif, sulfur, iodine apa semua, Mg 2 plus, Na plus, iodine negatif. Jadi negatif kan, negatif 1 tu lah. Okay. Bromin negatif. Yang sulfur ni awak tengok lah, ada dah kat dalam ni. Sulfur negatif 2. Phosphorus negatif 3. Okay. So saya dah jawab semua kat sini. So awak boleh tengok lah, rujuk balik. Okay. Selesai bahagian monoatomik. Sekarang ni cerita dia kita nak tengok polyatomik. Okay. Poly ni, bila kata poly ni banyak lah, banyak atom. Okay. Poly ni lebih pada 1 lah. Okay. So NH4 sebenarnya molekul dia NH4. Molekul ni kita kenal dia sebagai ejaan salah. Amonium molekul. Nama dia, nama asal dia. Okay, amonium molekul. Tapi bila dalam bentuk ion, okay, kita hanya buang nama molekul jadi ion. So nama dia adalah amonium ion, hydroxide ion, nitrate ion, sulfate ion, phosphate ion, permanganate ion, carbonate ion, chromate. CH ni CHROM. Silap ni. Okay. Cerita dia hafal. Okay. Banyak lagi. Bukan sini je hafalnya. Ada banyak lagi. So NH4 positif. Mana datang NH4 positif kan? OH negatif lah kan? Payah jugalah nak tegang benda tu. Tapi mudah kata hafal lah. Lebih mudah. Tak ada formula sangat nak ingat pun. Contoh lah, boleh je saya bagi sikit. O dengan H. H membawa positif 1 saja. O adalah negatif 2. Negatif
Bila kita gabungkan kedua-dua ni, dia akan jadi O negatif 2, H positif. So, jadi apa? Tak balance. So, dia akan tinggal lah O, H negatif. Macam tu je. Okay. Nak tahu charge dia lah kan. Tapi datang mana nama, nama minta maaf lah. Yang ni memang nama standard. Tak ubah, tak boleh ubah. Amonium, amonium lah. Kalau saya cakap, tuliskan chemical formula ataupun chemical formula lah, chemical formula untuk ammonium ion. So jawapan dia NH4 positif. Sebab saya cakap ion so kena ada charge. Kalau saya cakap lukiskan ammonium molecule, tuliskan chemical formula untuk ammonium, so tak ada charge. Kalau saya cakap tuliskan chemical formula untuk ammonium ion, so ada charge. Ingat tu. Okay. Setakat ni okey? Boleh? Okay. Saya kat sini saya nak stop slide dia. Saya nak pakai modul. Modul lebih detail sedikit. Ini chemical formula. Okay, ni tadi contoh yang tadi. Ni dia dah summary kan dalam satu page. Yang mana positif sini, group 1, group 2 positif, group 3 pun positif, group 8 pun positif, tapi ada dua jenis, 11, 12, 13 pun positif. So dekat sini dia berpisah dah. So 15 sampai 17 ni ada ada negative charge. So macam tadi tu, sebenarnya table tu ada panjang lagi ni . Tadi tu sampai chromium and saya tak tunjuk semua . Okay. Sorry. Okay. So ammonium hydroxide, cyanide, nitrite, nitrate, sulfide, beza sulfide, beza sulfate. Beza dia kat mana? Biasanya ATE, ITE ni beza dia dekat nombor oksigen ni. Okey. ITE 3, ATE 4. Okey, contoh lagi phosphide. ITE 3, phosphate ATE 4. Okey, nombor oksigen dia. Okey, setiap satu phosphorus ada 3 oksigen. So ni jadi phosphide. Kalau setiap satu phosphorus ada 4 atom oksigen, dia menjadi phosphate. Okay. Ada banyak lagi lah. So saya tak boleh nak cakap apa. This information should be committed to memory. So maknanya di sini sila hafal ayat pendek tu lah. Okay. Okay. Tu saya suka buka dekat ni lah, dekat modul ni lebih detail lah. Okay. Number of prefix. Okay, dalam nak memberi nombor kepada ni dalam nak memberi nama dia, ada yang kita pakai nombor-nombor untuk beri nama. Okay, tak semua. Ni khas untuk covalent bond.
Covalent bond ada di sini, dinyatakan di sini. Covalent bond. Okay. So kita tengok kat slide ni. Untuk ikatan covalent, sebab tahu awak dah belajar, awak ada covalent bond, awak ada ionic bond. Cik Nas, kita belajar ion. Kenapa di covalent pula sebut? Ikatan ada dua, nama pun berbeza lah kan. So kita tengok pada covalent dahulu. So covalent bond, ikatan antara bukan logam dengan bukan logam. Dua-dua bukan logam, non-metal. Okay. Contoh CO, CO2, NCl, SO2 kan. Ini yang dinyatakan kat sini kan. Okay. Kalau kaitan dia begitu, ikatan dia covalent, kita boleh guna nama yang mudah. Cara nak beri nama pun mudah. Okay. Kita hanya sebut nama pertama dia adalah nama atom pertama. CO, nama atom pertama dia adalah karbon. Sini oksigen. So bukan nama dia karbon oksigen, tidak. Karbon okey. Oksigen ni sebenarnya nama, bila dia dah bergabung, nama dia dah jadi oxide. Okay. Bila dia gabung dengan seseorang ataupun satu atom, apa-apa atom lah, dia akan jadi oxide. Jadi bila kita nak namakan dia, kita tengok nombor. Nombor oksigen tu 1. So 1 adalah mono, 2 adalah di, tri, tetra, yang 4 hingga ke 10, 5 hingga ke 10 ni sebenarnya hanyalah bentuk hexagon, pentagon, heptagon, oktagon, nonagon, dekagon. Kalau ingat lagi lah, ni adalah nama-nama bentuk bersegi tu kan, ikut bucu, betul tak? 5 bucu pentagon. Ya, ada apa soalan ke? Hello, ada apa-apa soalan ke? Okay. So pentagon, hexagon, heptagon, oktagon, nonagon, dekagon. So dia ikut nombor bucu tu. Yang kalau awak belajar masa sekolah dulu, maths kan, ada belajar geometri punya nama kan. Okay. So nombor 1, oksigen 1 je nilai dia. So karbon mono, nama belakang dia, nama oksigen ni lah. Tapi bukanlah maksudnya karbon monooksigen, tidak. Oksigen bila dah bergabung dia jadi oksida. So kalau O tu ada 2, mono ni kita tukar jadi di lah. So carbon dioxide. Sebab tu kalau awak belajar, kenapa nama dia keluar-keluar nama macam ni kan. Ada nama karbon monoksida, ada nama karbon dioksida. Okay. Kenapa ada nama pelik-pelik kan? Tetrafluoride lah, karbon tetrafluoride. Okay. So dia ikut nombor. Nombor fluorine ada berapa? Okay. Sebelum kita pergi kat fluorine lah, kita pergi kat klorin. Klorin nama dia akan jadi chloride. So macam saya cakap tadi, kalau dia ikatan covalent, so mudah untuk kita nak beri nama. Kita sebutkan nama pertama dia, nama atom pertama, nitrogen. Kita dah tahu belakang ni chloride. Berapa nombor chloride tu? Ada 3. So nitrogen trichloride. Okay. Saya pergi lagi dekat phosphorus ni. Phosphorus. Okay, sebut nama yang pertama dia. Kemudian 3 lagi nama adalah chloride. So phosphorus trichloride. Kalau 4, tetrafluoride. Okay. Macam saya cakap tadi, oksigen, oxide nama dia. So ada 2, dioxide. Tak bermakna SO tak ada. Okay. Sulfur monoxide pun ada juga. SO pun boleh jadi. Okay. So cara menamakan compound, molekul compound, dia tengok pada ikatan.
Kalau ikatan dia covalent, cara nama dia macam ni. Kalau ikatan dia ionic, nanti kita tengok. Okay. So ni adalah ikatan covalent semuanya ni. Okay. So cuba bagi nombor 6. Nama apa? Nama nombor 6. Siapa-siapa boleh try bagi nama untuk nombor 6? Tak ada yang berani ke? Hello? Boleh ke? Faham tak setakat ni? Okay. Nama dia mudah aja ni. So kita keluarkan nama dia. Kita ada nitrogen. Kita ada oksigen, maknanya oxide. Okay. So nitrogen ni ada dua. So di-nitrogen. Oksigen ada 5. So di-nitrogen pentaoxide. Sebab tu nama untuk air H2O dihydrogen monoxide. Okay. Sebab tadi kita belajar nama kat belakang je ada mono di tri kan. Sebenarnya kat depan pun sama. Kalau kata dua lah, C2O1 lah, dicarbon monoxide, boleh je. Tapi wujud ke tidak bahan tu kita tak tahulah. Okay. So samalah kat sini. So nombor 5. Siapa-siapa boleh cuba nombor 5? Dinitrogen trioxide. Okey, betul lah tu. Betul lah tu, mana faham lah tu. Ada kawan awak yang faham ni. Saya risau tak faham. Okay. So betul lah, dinitrogen trioxide nombor 5. Nombor 4, dinitrogen monoxide. Nombor 3, nitrogen dioxide. Nombor 2, nitrogen monoxide. Tadi apa? Nitrogen dioxide. Nombor 2, nitrogen monoxide. Okay. So Cik Nas, dia juga soalan. Kat depan tu kenapa tak ada mono? Kan dia satu je. Tak salah nak letak, tak salah tak letak. Okay. Biasanya orang tak sebut lah nombor depan dia tu, letak nombor tu sangat. Untuk nombor 1 lah, dia mula dengan nombor 2. Yang belakang kena sebut monoxide. Tak ada lagi orang sebut nitrogen oxide. Okay. Biasanya lah ada je yang sebut, tak ada masalah pun sebenarnya. Tak ada mono ke, tak ada mono ke. Untuk nombor 1 saja okay, untuk nombor 1 ni saja. Okay. Untuk nombor 1 ni ada yang letak, ada yang tak letak. So ada je nak sebut carbon oxide. Ada juga yang sebut carbon oxide. Tapi nama dia tak dikenal pasti sangat lah dengan orang lain. Rasa macam pelik. Sebab orang kenal carbon monoxide. Okay. So macam awak lah, orang nak panggil nama awak, orang yang tak kenal awak, mesti dia panggil ikut nama IC kan. Macam tu lah. So dia tak berapa kenal lah. Kalau dah biasa carbon oxide pun boleh je, sulfur oxide pun boleh je. Cuma kalau ada 2, 3, tu kenalah letak. Tu dah jadi wajib letak lah. Start dengan nombor 2 sampai 10 ni. Nombor 1 ni kita boleh faham. Okay. Letak ada, tak letak pun ada. Tadi kita pergi ke covalent. Kita nak masuk ionic. Ionic ni agak pelik sikit lah. Okay, sebab dia ada 2 charge kan. Ionic ni dia ada positif dengan negatif dia. Okay. Ni tadi yang kita dah buat tadi. Saya dah letak jawapan dah untuk saya. Sebab slide apa, file ni file saya punya. So saya dah letak jawapan.
Untuk nak start beri nama kepada ionik punya compound, ikatan ionik tadi. Tadi kita belajar ikatan covalent, molekular compound. Untuk ionik compound, kita kena tahu dulu nama anion, kemudian nama cation dia. Jadi nama anion mudah. Okay. Biasanya anion dia akan duduk belakang. Macam hydroxide. Siapa-siapa yang negatif ni biasa dia duduk belakang nama dia. Nantilah bila kita gabungkan nama. Contohnya bagi tahu apa ya. Nantilah kita tengok kat bawah ni. Okey. Macam sodium chloride. Cl ni negatif. Na ni positif. Biasa negatif akan duduk kat belakang lah. Okey. So kita tengok anion dululah. Negatif lah dulu. Kita tengok. Sebab dia duduk belakang, nama dia berubah. Dia jadi IDE. Okey. So untuk anion, iaitu negative charge, setiap atomik punya nama ataupun polyatomik punya nama, dia ada tambahan IDE. Contoh bromin, dia jadi bromide. Klorin, chloride. Sulfur, sulfide. DE. Kalau yang negative charge punya lah. Okey. Tengok hidrogen pun boleh jadi negative charge, bukan positif saja semata-mata. Hydride, nitride, IDE. So kena ingat yang tu. Tu tak boleh nak cakap apalah, kena hafal. Next kita tengok pada polyatomik ni monoatomik, mudah saja. Monoatomik memang mudah sebab kita boleh tengok pada table tadi. Table apa? Oh, saya dah tutup ke? Table berkala tadi tu kan. So bromin jadi bromide lah. Sulfur, nama asal dia tambah IDE. Tukar belakang tu jadi IDE. Okay, kalau polyatomik ni pula, dia kadang-kadang dia tengok nombor oksigen. Kadang-kadang dia tak tengok. Yang jenis tak tengok IDE ni, yang belakang dia bukan oksigen yang duduk last. Ni oksigen duduk last. Kalau macam ni bukan oksigen duduk last, hidrogen yang duduk last. Cik Nas, hidrogen bukan positif charge. Bukan saya cakap ada yang negatif charge. Okay. Sebab tu nama dia jadi hydroxide. Sebab dia campur IDE kat sini. Okay. So kat sini kita tengok dulu yang bukan O. So dia jadi IDE juga macam yang belah sini. Tapi kalau yang ada O, dia tengok nombor nilai O yang rendah. Contoh, ada 3. Ada O2, ada O3, ada O4. Sekarang ni dia mulakan O tu dengan nombor 2. Biasanya O paling rendah, ITE. Tengah-tengah ATE. Dia ada 3 sekejap. ITE, ATE. Sorry, ada 2. Ada 2 saja. So nombor oksigen paling rendah ITE. Nombor oksigen yang tinggi daripada ITE tadi, dia jadi ATE. So nak ingatlah, ni cerita dia, saya nak ajar awak macam mana nak hafal lah. Macam NO dia ada 2 jenis je, O2 dengan O3. Okay. Contoh kalau sulfur ni dia ada 2. Dia tak start dengan 2, dia start dengan 3. O3 dengan O4. Mana yang O paling kecil? ITE. Mana O paling besar? ATE. Dia bukan maksudnya 2 kena ITE. Yang ni 3. Kenapa tak ATE? Tak, dia tak kira macam tu. Dia kira rendah dengan tinggi. Mana O yang boleh gabung dengan S ni paling rendah, dia ITE lah. Maknanya paling rendah O tu adalah 3. ITE. Kalau N ni, O paling rendah adalah 2. So ITE. Paling besar 3. So ATE. Sulfur, sulfate. Sulfide dengan sulfate. Saya tak boleh nak ajar cara simple atau ringkas untuk awak hafal, tapi mana yang membantu kat awak, dan cubalah. Contoh kat sini,
Sama macam sulfur, 3 dengan 4. Yang 3 ITE, yang 4 ATE. Macam karbonat, tak ada 2, tak ada 3. CO, kalau CO tu dia dah tak jadi ion, dia jadi molekul, dia tak ada charge. Sebab tu dia tak boleh CO saja. Ataupun CO2, dia start dengan CO3. Borate dengan kromat. Kromat pun ni je lah nombor dia. ATE semua ATE. Sebab bila O belakang dia jadi ATE ataupun ITE. Kalau yang jenis ada 2, dia akan jadi ITE dengan ATE. Kalau yang jenis ada 1 je, dia akan jadi ATE. Okay. So pening, saya tahu pening. Mudah caranya hafal. Okay. Commit to memory. Nampak macam mana? Memang itu cara dia. Nak kata saya hafal, sebab benda ni nama dia lebih dia bukan lebih kurang, dia biasa kita nampak, biasa kita kenal, biasa kita terlibat. Jadi saya dah tak hafal lah. So lama-lama kalau awak dah selalu tengok soalan, dan awak akan secara automatik dia simpan sendiri lah. Sebab tu nak jawab chemistry ni, tengoklah soalan-soalan. Selalunya kalau dah tengok soalan, dah boleh ni, dah boleh agak lah, boleh hafal dengan sendirinya nama-nama ni. Yang mana tak perlu hafal tu lagi mudah kan. Okay, untuk cation tadi anion. Cation ni paling mudah. Nama atom tu sendiri tambah ion, ataupun nama molekul tu sendiri tambah ion. Paling mudah. Contoh saya ambil zinc ion, silver ion, nickel ion, apa lagi, aluminium ion. Mudah je nama dia. Aluminium ion, sodium ion. Kalau yang jenis molekul, contoh amonium molekul ni, dia akan jadi amonium ion. So hanya pakai nama asal dia, tambah perkataan ion kat belakang. Dah. Untuk cation. Berbeza dengan anion. Anion dia payah sikit. Dia ada kena tambah IDE, ada yang kena tambah ITE, ada yang kena tambah ATE, ada yang kena buat apa lagi. Tu juga 3 tu kan. Okay. So harap fahamlah sampai ke ion dengan anion, sebab kita nak tengok pada ionic compound. Ionic compound ni pening lah sikit. Okay. Tapi mudah je. Dia gabungan 2 ni. Kan ionic ni adalah gabungan ion. Sama ada, bukan sama ada. Dia adalah ikatan ionik. Ionik punya ikatan adalah dari metal campur non-metal. Tadi covalent. Covalent senang, pakai tri, mono, di, penta, hexa, hepta, okta. Mudah. Tapi untuk ionik punya compound, yang mana dia menggunakan ikatan ionik, kita kena kenal pasti nama anion, dan kita kena kenal pasti nama cation. So bila bergabung kedua-dua ni, dia hanya sebut nama kedua-dua tadi, Na dengan Cl. So Cl chloride ion. Ni semua ion ada ni. Saya lupa nak beritahu. Ni semua bromide ion, sulfide ion, sebab dia charge kan. Tadi apa? Chlorine. Okay. So Na, sodium ion. Sodium ion campur chlorine ion. Dia dah tak jadi charge kan? Sebab yang ni positif 1. Ni tadi Cl negatif 1. Bila gabung positif dengan negatif, 1 charge dua-duanya, dia akan jadi neutral. So dia tak jadi ion dah. Dia jadi sodium ion campur chloride ion. Dia buang perkataan ion, dia jadi sodium chloride. Contoh seterusnya, copper oxide. Copper. So Cu.
Cu kat sini tak ada tulis, tapi ada dalam periodic table Saya kena buka juga saya rasa periodic table ni. Cooper kita ada 2, plus 2 atau plus 1. Plus 2 ataupun plus 1. Okey, oksigen. Oksigen ni oxide. Kan? Kita tahu oxide. O negatif 2. Cu positif. Kalau tengok pada sini ada positif 2. Cu. Ada positif 2, ada positif 1. So mana yang kita nak pilih? Of course lah kita nak pilih O tadi negatif 2. Mestilah kita nak neutralkan kedua-duanya. CuO kan dia tulis pun. Bukan dia tulis Cu2O ataupun CuO2. Okay. So CuO. Cooper oxide. So Cu pilih yang nombor 2. Oksigen dah memang 2. So neutral lah di situ. Jadi nama dia Cooper. Okay. Oxide. Okay dah. Letak nombor 2 dalam kurungan. Sebab Cooper ni dia ada 2. Ada yang Cooper 1, ada yang Cooper 2. Tengok charge. Seterusnya tengok SO4. SO4, carilah SO4. SO4 sulfate ATE kena ingat sebab kita ada SO3 sulfide. Kita ada sulfate. Sulfate, okay. Al aluminium. So di sini jangan guna pakai dah tri, mono, di tu dah tak boleh pakai sebab tu hanya untuk covalent. Tak perlu pakai. So terus je letak aluminium. Al ni aluminium ion. Sulfate ni sulfate ion. So aluminium sulfate. Selesai. Lagi kita tengok lagi HgCl3. Hg adalah mercury. Mercury ion. Cl adalah chlorine. Bila dia jadi ion, chloride. So mercury ion bergabung dengan chloride ion. So dia tak jadi mercury trichloride. Dia jadi mercury chloride sahaja. Sebab ikatan ionik ni dia takkan ada HgCl2, tak ada. Dia takkan berlaku HgCl1, tak ada. Dia kena 3 lah sebab dia nak capai dia punya nilai dia nak capai kestabilan nilai tu, octet number tu. So tengok Hg kat sini plus 2 dengan plus 1. Chloride negatif 1. So sebenarnya patutnya lah mercury 1 lah di sini saya pun. Okay. Mercury 1 chloride. So sorry. Mercury sebab dia ada 2. Plus 1 ke plus 2? Kan? So plus 1 lah. Sebab mercury 1 chloride. Sebab macam mana saya nak tahu dia ni 1 ke tak? Cl ni negatif, charge dia adalah 1. Oh, kejap. Sekejap saya tengok balik betul ke tidak apa penyampaian saya ni. HgCl3 Kenapa Cl3? Hg plus 2. Saya rasa soalan dia silap. Sini HgCl2 ni. So bila 2 bermakna dia pakai 2 lah. Okay. Cl ada 1, 2, ada 2 Cl. So Hg dia pakailah charge yang kedua kan. Takkan nak pakai 1 je. Dia tak boleh jadi HgCl2. Kalau HgCl, okay, beza dengan HgCl, dia jadi 1 lah kat sini. Okay, HgCl. Kalau HgCl2, jadi 2 lah kat sini. Tengok pada charge yang mana dia nak jadi neutral tu. Dia nak balance antara elektron dengan
charge elektron dengan charge daripada anion dengan charge daripada cation tu. Okay. So kita tengok lagi, contoh lagi NO3, NO3. Cari kat atas ni NO3. NO3 ATE, nitrate, bukan nitrite, nitrate. So NO3 yang ni Na, sodium, sodium ion, nitrate ion. So jadilah sodium nitrate. Selesai. Okey, argentum carbonate, CO3 adalah karbonat. Okey, so mudah saja. Argentum carbonate. Argentum ni adalah silver Ag, positif 1 sahaja. So CO3 ni adalah positif 1, negatif 1, negatif, yalah negatif. Negatif 2 karbonat. Sebab dia 2, ini pun 3, okey. So tengoklah macam mana gabungan apa semua tu. Kena faham cara nama dia. So, kita dah belajar 2 jenis nama, memberi nama tu. Cara nak beri nama, iaitu first kita beri nama untuk cara nak memberi nama untuk covalent bond. Okay. Covalent bond. Satu lagi kita nak beri nama kepada ionic bond. Tapi untuk kenal nama ionic bond, kita kena tahu nama cation dan juga tahu nama anion. Tapi kalau untuk covalent, kita hanya pakai nombor prefix. Okay. Dengan menyebut nama bahan tu sendirilah, atom tu sendirilah. So, mudah. Okay. Seterusnya ada 2 lagi, tak silap saya. Sorry, ada 1 lagi, menamakan asid. So ada 3 cara, bukan 3 cara berbeza, tak. Dia 3 cabang lah untuk menamakan bahan kimia. Kalau dia bukan asid, dia sama ada jatuh covalent ataupun ionic. Kalau asid, dan kita tengok kat sini. Okay. Macam mana kita nak kenal pasti dia tu asid? Senang saja. Bawa tengok apa yang sama di sini. Mesti huruf hidrogen di hadapan. Mesti hidrogen kat depan. H, 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 H. Okay. So bila kita tahu, macam mana kita nak tahu dia ni adalah asid? Ada huruf H kat depan. Senang. Okay. Soalan beri HCl, berikan nama dia hydrochloric acid. So macam mana nak beri nama? Macam mana keluar nama hydro lepas tu klorik kan? Okay. So untuk yang jenis H dia ni 1. Saya tengok betul tak. Okay. H dia 1 dan dia bergabung dengan anion ni. Okay. Yang mana-mana anion berakhir dengan IDE. Tengok kat sini ya. Anion yang mana berakhir dengan IDE ni. Okay. Termasuklah sampai sini cyanide ni IDE Yang mana-mana IDE. Okay. Kita akan jadikan dia IC. Chloride jadi chloric, bromide jadi bromid. Okay. Kat sini tadi pun oxide jadi oxide, iodide jadi iodic,
chloride, klorik. Okey, mana-mana IDE dia jadi IC. Okey. Lepas tu tambah perkataan hydro untuk menunjukkan hidrogen di hadapan. So kalau HCl, klorin tadi jadi chloride, IDE, CHLORIDE, dia akan jadi klorik. So klorik kat sini dah jadi klorik, hidrogen tambah kat depan jadi hydrochloric. Jangan lupa nama belakang dia adalah asid. Okey, so hydrochloric acid. Sama juga bromine, bromide, bromide menjadi bromik, hydrobromic acid, sulfur, sulfide, sulfide menjadi sulfik, sulfuric dah senang. Okey, sulfur jadi sulfide kan. Sulfide menjadi sulfuric. Ada hidrogen di hadapan. Jangan herankan dengan nombor 2 ni, jangan pula pergi letak dihydrosulfide pula. Okey. So nama dia akan jadi hydrosulfuric acid. Okay, seterusnya yang mana-mana nama dia ATE. Okay, ATE ni lah. Fosfat, manganat, karbonat, borat, kromat. Okay, yang mana ATE. ATE ni yang mana oksigen dia besar sikit kan, nombor oksigen lebih besar. Okay. Dia akan tukar juga menjadi IC. Okay, tapi dia tak payah letak hydro kat depan. Klorit tadi kat atas dia datang daripada ClO3, klorit acid, klorit ion menjadi klorik, terus letak acid jadi klorik acid. Orang dah faham sebenarnya acid ni ada H. Yang ni memang kena letak lah, paksalah. Yang orang akan dah faham dah kat sini, acid ni adalah ada hidrogen kat depan. So klorit jadi klorik, sulfate jadi sulfuric. Okay. Nitrate jadi nitric acid. Yang mana-mana pula berakhir dengan ITE. Tadi IDE, lepas tu ATE. Yang mana-mana ITE, yang jenis oksigen dia sikit. Yang ni oksigen banyak, O3, O4, 3 kan. Yang ni yang jenis O2, O1, O3 kan. So dia akan jadi OS. Daripada ITE jadi OUS. So phosphide tadi jadi phosphorus acid. Tak perlu letak hydro kat depan. Okay. Sama juga chloride. Tadi klorit. Kena ingat klorit O3. Chloride O2. So chloride menjadi chlorus acid. Ni tak ada kat atas, hypochlorite acid. So dia datang daripada hypochlorite, jadikan dia OUS, hypochlorous acid. Tak perlu tulis hidrogen. Okey. Boleh faham cara nak menamakan tu. Okay. Kita dah tahu cara nak beri nama. Ada 3. Covalent bond menggunakan prefix mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona, deka. Okay. Itu adalah penamaan bagi chemical yang kedua-duanya bukan metal, non-metal plus non-metal, yang mana ikatan dia adalah ikatan covalent. Seterusnya, ikatan untuk ionik, kita perlu kenal pasti nama bagi anion dan juga cation dia. Kemudian kita gabungkan kedua-dua nama tu mengikut kestabilan yang dicapai, iaitu oktat. Dia dah buang ion, dia dah tak jadi ion. Jadi nama dia adalah gabungan kepada dua-dua nama anion dengan cation tadi.
Contohnya klorin jadi chloride, NaCl Contohnya NaCl, sodium dengan mula nama dia sodium ion, iaitu dia tu adalah cation punya cation punya ion, dan juga klorin menjadi chloride ion. So bila bergabung dia dah tak ada nama ion, so dia jadi sodium chloride. Okey, sebab dia dah bukan dalam bentuk ion, sebab dah tak ada charge bila bergabung tu. Tu untuk ionic bond, ikatan ionik. Seterusnya penamaan yang ketiga iaitu menamakan asid. Okey, yang mana akhir dengan IDE dia akan jadi IC. Contoh klorin ion dia akan jadi chloride. Okey, anion dia akan jadi chloride, IDE, so dia akan jadi klorik. So tambah hidrogen kat depan, hydrochloric acid, yang mana IDE dia kena tambah hydro. Yang mana ATE iaitu oksigen dia lebih banyak, menjadi IC juga, tapi tak perlu tambah hydro kat depan. Dan yang mana berakhir dengan ITE dia akan jadi OUS. So tak perlu juga tambah hydro kat depan. So, kena faham itulah teknik-teknik nak berhafal dan cara nak menamakan dia. Itulah peraturan-peraturan yang perlu di-follow lah, perlu diikuti. Okey. Next adalah cara menulis chemical formula. Chemical formula dia ni lah. Table ni lah paling mudah nak bagi lah, kan. Ni biasanya ikatan antara ionik dengan ionik lah biasanya, sebab dia ada charge positif dan negatif. Okey. Biasanya lah okay. So untuk satu positif, satu negatif. Contoh Na plus dan juga Cl negatif. Saya tunjuk kat sini kot. Kita tengok pada contoh. Okay. Sodium ion dengan chloride ion. Okay. Dia dua-dua ni positif dan juga ni negatif. Dua-dua ni bila gabung dia akan neutral, kan? So kita anggap macam X plus Y negatif lah. Bila dia gabung, kita buat cross section lah. Cross. So sini satu je positif, sini satu je negatif. So bila gabung kedua-duanya akan jadi positif dan juga negatif, kan? Okay, tak nampak lagi, tak apa. So bila gabung dia tak perlu buat apa yang special pun, X dengan Y je lah. Okay. Berbeza dengan kalau saya bagi sini sekejap. Contoh yang kedua ni kat sini. X positif, Y 2 negatif. So bila cross, Y ni nombor 2 tu kita bawa ke sini, nombor 1 ni bawa ke sini. So dia akan jadi X2 Y. So sinilah X2 Y. Contoh dia adalah NH4 campur dengan SO42 negatif. Okey, sini 2, sini 1. Okey. So bila kita cross, X akan jadi 2. So ni adalah X, sini adalah Y, kan? So X ni adalah 2. So keseluruhan ni kena kali 2. SO4 kali 1 sajalah, kan? So dia jadi macam tu lah. Saya harap faham lah. Kalau tak faham boleh tanya. Boleh tengok table ni. Table ni yang lebih lengkap dan mudah untuk awak faham lah. Okay. Tengok contoh yang susah sikit yang bawah ni lah. 3 dengan 2 ni, kan? 3 dengan 2. So
3 plus dengan 2 negatif. Okey, X dengan Y kan. So kita cross, 3 bawa sini, 2 bawa sini. So akan jadi X 2 Y 3. X 2 Y 3. So dia akan jadi macam ni lah. Ni contoh dia. SC 3 plus dengan sulfur 2 negatif. So kita balikkan nombor tu, SC ni kena ada 2, S ni kena ada 3 untuk dia dapat neutral punya charge. Okay. Kena ingat bila gabung menggunakan kita panggil crossing charge Bila gabung kebanyakan ni pakai ionic bond ni, dia cross macam ni lah. Sebab tu awak kena kenal pasti yang tadi yang saya cakap, ada yang nama dia ada nombor 1, ada yang nama dia nombor 2 kan, kat tengah-tengah tu kan, dalam kurungan 1, dalam kurungan 2 tu kan. Magnesium 1 ke magnesium 2 kan, contoh. Inilah cara dia kat sini nak dapat. Okay. Kalau saya bagi 3 dengan 1 macam kat sini, terpulang lah macam mana pun kan. So hanya buat cross saja. So Y akan jadi 3, X akan jadi 1. So dia akan jadi macam ni. So kalau nak tengok contoh di sinilah. Okay. Faham ke? Sebab saya nak stop kat sini. Faham. Ni saya punya slide dah ada jawapan dah. Okay. Oh, siapa screenshot ni nampak jawapan dia. Okay. So bolehlah jawab soalan di sini. Okay. Cuba menjawab. Kita akan sambung esok kelas dengan inilah tajuk chemical equation. So saya nak stop recording dahulu.